Okey, now kita pergi merangka plan perbelanjaan sistem syarikat. So far ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan yang nak ditanya ke? Ada apa-apa saya nak share pengalaman macam mana kita contribution HR. Sini HR kita kata contribution HR dan juga admin. HR dan juga admin pentadbiran macam mana kita nak contribute cara ataupun nak urus syarikat. Ini orang kata normally kerja ni normally ada dekat finance and account ataupun pada owner. Macam mana nak urus perbelanjaan sistem dalam syarikat. Okey, antara yang saya highlightkan sini pertamanya, okey. Satu, mengadakan perancangan perniagaan. Okay, kita sekarang masuk merangka plan perbelanjaan sistem syarikat. Satu, kita mengadakan perancangan perniagaan. Okey. Maksudnya kita buat business plan. Kita buat business plan. Kedua, kita membuat perancangan perbelanjaan. Mungkin pertama kali saya dengar. Kita ada tak pernah buat bajet tahunan? Peruntukan untuk setiap jabatan. Ini adalah perkara biasa. Dalam syarikat besar, perkara biasa kita buat perancangan, bajet. Every year kita ada bajet. Macam kat Malaysia pun every year bajet kita ada. Bulan 10 bajet. So bajet kita kena ada. Bagi setiap perancangan perbelanjaan ada dia. So maksudnya setiap ketua jabatan dia ada bajet dia sendirilah. Dia ada peruntukan yang dia perlu adakan. Maksudnya perbelanjaan berapa yang dia boleh spend untuk tahun financial berkenaan. Tiga, melantik pegawai menjaga akaun dan kewangan. Ini penting. Pasal apa? Kita running company. Kita running syarikat. Kita bukan charity. Bila kita ada running syarikat, kita mesti ada orang yang menjaga bahagian akaun. Akaun dan kewangan ni, kalau kata akaun dia pertama, dia mesti merekodkan setiap butir perniagaan. Setiap butir transaksi. Setiap transaksi dia perlu rekodkan. Bila dia perlu rekodkan, rekod tu kena cara betul lah. Seelok-eloknya. Seelok-eloknya akaun ni ada dalam sistem. Bukan yang pakai Excel. Nombor Excel. Masuk sistem yang dia boleh, orang kata, dia boleh, what is the word? Dia boleh, konsol. Dia boleh konsol, maksudnya kalau kata masuk satu perbelanjaan, dia akan pandai. Sistem ni akan pandai mana dia nak pergi. Okay? Itu nombor 3. Nombor 4, memberikan peruntukan kepada setiap jabatan. 2, kita kata perancangan perbelanjaan. Dua, perancangan perbelanjaan. Itu nombor 2. Nombor 3, melantik pegawai penjaga akaun. So nombor 4, memberikan peruntukan. Maksudnya kita dah ada bajet dan setiap ketua jabatan dia ada dia punya allocation dia sendiri. Nombor 5, setiap ketua jabatan ada KPI terhadap perbelanjaan dan penghasilan. Maksudnya expenses and revenue. Kalau kata macam HR, dia ada expenses dia sendiri yang dia perlu belanjakan. Sebab tu kalau kata kita buat KPI, KPI untuk setiap jabatan ataupun setiap KPI untuk setiap pegawai dan eksekutif, financial adalah satu-satunya faktor yang akan diletakkan dalam setiap KPI pekerja. Sebab apa? Kita running business. Bila running business, cost monetary dia akan involve. Sama ada kita membawa diukur di segi penghasilan ataupun jualan ataupun penggunaan jumlah kita gunakan peruntukan yang diuntukkan untuk syarikat kita ataupun kos yang boleh kita kawal. Satu tadi revenue. Yang keduanya kos-kos yang boleh kita kawal, antaranya mengelakkan daripada didenda, elakkan daripada didenda ataupun dikenakan tindakan. Itu antaranya lah. Maksudnya kita menjaga untuk mengelakkan daripada didenda. Pasal apa? Semuanya duit. 5, setiap ketua jabatan ada KPI terhadap perbelanjaan dan penghasilan. Maksudnya kita dah berikan perancangan, kita dah berikan bajet. So mereka perlu uruskan dia punya perancangan perniagaan ataupun expenses untuk jabatan tu. Itu nombor 5. Okey, seterusnya 1.
Nombor dua. Okey, mengadakan had perniagaan bagi setiap kos jabatan. Dia tak boleh simply spend aja. Dia tak boleh simply spend. Dia kena dapat kelulusan peruntukan. 2, mengadakan mesyuarat bulanan dan jadikan account and finance, income and expenses satu agenda utama, bukan satu agenda utama. Okey? Ini kena faham because apabila come to this area, kita kena faham bahawa kita running a company. Bila kita running a company, kita kena ada mesyuarat bulanan yang menentukan kos-kos tu kita spend within kita punya scope. Pasal apa? Kita pernah biasa dengar kalau kita kata budget overspend ataupun overrun. Overspend, overrun dia lebih samalah term dia. Maksudnya kita menggunakan peruntukan yang bukan kita punya because resources is limited. 3, perbandingkan target versus pencapaian bulanan dan hingga kini satu kemestian laporan. Maksudnya setiap report tu mesti ada year to date. Sehingga kini berapa, bulan ni berapa. Ini especially perbelanjaan. Nombor 3, nombor 4, mengadakan perancangan pembelian berpusat dan berjadual. Macam saya mention tadi, contoh beli stationery. Jangan beli tiap-tiap minggu. Beli sebulan sekali. Pertama. Kedua, lantik panel yang you boleh dapat special price. Because apa? Macam company yang company besar, selalunya dia akan ada satu supplier. Stationery supplier siapa? Uniform supplier siapa? And this thing normally dia akan buat sebut harga ataupun dia buat tender. Dia dah tahu dah untuk setahun apa barang yang perlu syarikat beli ataupun acquired. So dia dah tahu dah. Dia nak beli di mana. Ataupun setengah syarikat dia ada fleet management. So bila fleet dia ada expired, tempoh dia akan jual dan beli kenderaan baru untuk diagihkan kepada pegawai-pegawai dia. So this thing normally dia akan ada panel dia. Panel di mana dia membeli barang-barang tersebut. Perbandingan target, okey. 4, mengadakan perancangan pembelian berpusat dan jadual. 5, menyemak harga, bandingkan harga. So kita tak boleh terima. Pasal apa? Normally syarikat-syarikat besar dia akan membuat pembayaran agreement dia sebulan sekali. Bila sebulan sekali ni kalau kata pengalaman saya, kalau kata klinik, siapa yang klinik ni kalau kata walk in, harga dia berbeza dengan walk in oleh pekerja yang ada yang menjadikan klinik itu salah satu panel dia orang. Reason panel bagi pula because what? Because bayaran hanya diterima the following month. Month end of the following month. Jadi dia perlu sustain. Perkhidmatan telah diberikan tapi tiada bayaran diterima. Because normally syarikat akan bayar sebulan sekali. Menyemak harga dan bandingkan harga itu nombor 2. Dan nombor 3, mengadakan kefahaman. Ini nombor 2 saya harap faham. Benda ni sebenarnya bukan baru. Mungkin you pertama kali dengar tapi pada saya sudah menjadi praktis. Dah menjadi praktis kami untuk ada bajet tiap-tiap bulan. Okey? Dan yang seterusnya, nombor 3, slide nombor 3. Mengadakan kefahaman cost center dan profit center. Okey. Ini penting cost center dengan profit center. Because apa? Saya pernah ada, kami pernah ada klien yang ada cost center, ada profit center. Tetapi masalahnya profit center itu tidak berfungsi sebagai profit center. Okey. Kat dalam ni boleh tak saya share siapa yang faham apa maksud profit center dan juga cost center sebenarnya? Nan, boleh tak Nan share apa yang faham mengenai cost center dan profit center Nan? Tak clear Nan. Suara Nan putus-putus ya. Ada kerja sikit. Okey, untuk cost center dan profit center ni kena faham Kalau kata kita lantik, kita lantik seorang tu untuk jaga bisnes kita. Saya satu contoh untuk pekerja tu jaga kita punya satu kedai. Branch kedai tu katalah dia menjual barangan kopok ataupun syampit. Contoh kopok ataupun kain batik di Pantai Timur. Bila kita kata macam ni, dia menjual kopok dan kain batik di Pantai Timur,
bila kita kata dia menjual barang ni, dia kena promote barang tu. Dia tak boleh hanya menunggu di kedai. Jadi untuk dia kena faham. Setiap bulan dia kena ada target dia. Setiap bulan dia ada target pasal apa? Dia ada fixed cost yang dia nak bayar. Sewa kedai dia nak bayar. Satu. Kedua, gaji pekerja dia nak bayar. Api elektrik dia nak bayar. Paling tidak satu bulan dia kena capai certain amount of sale. Especially untuk profit center. Because apa? Dia kena ada target dia sendiri. So orang kata bila dia faham, bila dia faham dia ada target yang dia kena jual, dia mesti achieve dia target. Kalau tak achieve dia target, management kena ambil tindakan. Kenapa dia tak achieve dia punya sale? Sebab apa? Kalau kata sebulan mungkin satu bulan. Okey, katalah sebulan dia short of 5K. So kalau dah 10 bulan dia akan short 50K. 50K dia short, macam mana dia nak tampung dia punya cost. Sebab tu kita kena share dengan pekerja kita apa masuk cost center, apa masuk profit center. Profit center memang dia deserve. Dia deserve to normally lah. Kalau profit center ni dia deserve to have higher increment. Satu. Kedua, higher bonus. Higher value of bonus. Pasal apa? Dia orang yang generate income masuk dalam syarikat. Tetapi kalau kata dia di profit center, tetapi dia gagal untuk achieve certain target of sale, then syarikat kena step in. Bos kena step in, masuk, then give the talk to them. Kenapa dia perlu achieve the sale? Because apa? Kalau kata dia tak achieve the sale, dia akan deficit. Bila deficit untuk orang kata untuk syarikat is not good. Pasal apa? Dia ada cost yang dia clear. Dia mesti tahu cost tu berapa dia kena dapat sale every month. Because apa? Sale every month tu, then untuk dibuat bayaran yang fixed cost dan juga variable cost. Macam saya mention fixed cost tadi, saya kasih contoh jual keropok ataupun katalah contoh, saya beri contoh jual keropok ataupun kain batik Pantai Timur contoh. Dia kena menjual barang tu. Tak boleh kalau kata dia tak boleh menunggu saja. Because zaman sekarang kalau kata you jual menunggu di kedai, orang tak datang. So you kena open up on sale, online sale. Masuk online sale macam mana nak promote barang ataupun macam mana nak jual barang online. So you kena faham. Pasal tu kenapa saya kata berikan kesedaran dan kefahaman pada pekerja apa beza cost center dengan profit center. Sebab dia kalau kata mereka adalah profit center, dia punya kayu ukur berapa banyak revenue yang dia boleh bawa masuk dalam syarikat. Itu kalau profit center. Kalau cost center dia kena perbaiki dia punya productivity, dia kena improve, dia kena bantu. Pasal tu nak kita letakkan bawah shared service perkhidmatan yang kongsi bersama. Okey. Nombor satu, kena beri kefahaman. Nombor dua, cost center mengawal perbelanjaan tempat dan kos berubah. Minimizekan dan elakkan pembayaran masa dan kos. Pasal apa? Kalau kata macam HR, HR is cost center. Marketing is cost center. Kita tak generate income, tapi kita membantu jawatan lain untuk generate income. Okey, itu maksud dia. So bila kita kata kita adalah cost center, apa yang kita perlu buat, kita kena efisiensi lah. Keberkesanan kita menjalankan tugas, kita membantu jabatan lain untuk mendapatkan kaki tangan yang orang kata the right person for the right position. Itu contribute HR. Tiga, profit center be vigilant and berhemah. Maksudnya kalau kata profit center, dia orang kena punya perbelanjaan tu kena kawal. Tidak boleh simply spend. Because apa? Bila dah ada profit center, memang dia bawa duit masuk. Tetapi bila nak spend tu, dia kena fikir, is it worth to spend on that much? Itu nombor tiga. Nombor empat, reward profit center more. Okey, mereka-mereka yang yang bekerja ataupun yang duduk dalam profit center ni selalunya mereka akan mendapat bonus yang lebih tinggi ataupun increment punya kadar yang lebih tinggi. Because apa? They all the one that bringing the money masuk. Pasal apa? Dia are the revenue generator of the company. Selalunya kat sini apa? Bahagian operasi, bahagian sale. Pasal apa? Macam kata marketing dan juga HR, admin, account is cost center. Kalau macam sale is cost center, profit center. Because apa? Dia generate the income. Okey, nombor 5, be harsh to cost center, penalty efficiency. Okey, kalau kata cost center kita faham. Bila kita faham cost center dia tak bawa duit masuk, tetapi dia banyak buat involve dalam proses. Dia banyak involve dalam penyelesaian masalah. Tetapi sekiranya mereka ni membawa masalah pada syarikat, jangan sayang-sayang untuk ambil tindakan.
Okay, katalah apa macam mana HR. HR boleh dikenakan tindakan. Contoh because of dia tak follow akta kerja, pekerja berhenti, kes dirujukkan kepada JTK dan mereka perlu membayar. So tindakan dia kena adalah pada HR. Ataupun kerana penamatan yang tidak tepat, pekerja report pada IR dan IR ambil tindakan pada syarikat untuk membayar gaji tertunggak dan lain-lain peruntukan. So that HR kena responsible. Pasal apa? Saya mention tadi HR adalah cost center. So dia kena tahu setiap tindakan yang dia nak ambil, dia kena faham. Tindakan tu mesti tak berlawanan dengan akta. That's the first thing. Pasal apa? Kita cost center. Kita bukan bawa duit masuk. Kita hanya menyelesaikan masalah. Sebab tu kita mention selalu dalam HR dia kena ada dokumentasi. Ada dokumentation. Pasal apa? All these things will be substantiate kalau kata ada kes-kes di mahkamah ataupun ada kes-kes di IR. Be harsh to cost center, penalty, efficiency dan slacking. Jangan maaf lah. Jangan berlembut-lembut. Okay? Nan, ada apa-apa nak tambah Nan? Saya cakap seorang lama ni Nan, tak ada orang bertanya pun, ada satu dua je. Ji. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Tak ada okey, fahaman perbelanjaan. 2 dah ada, 3, 4 memastikan. Okey, now kita cakap lagi mengenai HR juga merangka pelan perbelanjaan sistem syarikat. 1, memastikan manpower planning dilaksanakan. Sebab apa? Okey, agak-agak kalau kata kita syarikat ni dia berdasarkan kepada online. Okey Nan, kalau syarikat online Nan, apa jabatan yang boleh katakan kritikal Nan? Tak tahu Ji. Janganlah tak tahu. Online, apa jawatan yang kritikal Nan? Saya nak share lah kat ni. Saya cakap seorang ni. Yang lain boleh tak? Boleh tak contribute? Okey, kita kata kita buat online. Macam mana kita HR ni contribute pada kos syarikat? Tak tahu Ji. Habislah anak cakap tak tahu. Apa Ji? Tak dengar Ji, jauh. Tak best. Dan cakap tak tahu tu tak best. Okey, yang lain boleh tak? Saya nak dengar yang suara lain. Okey, kalau kata dah jamin. Kalau kita sebagai HR kita kita rekrut untuk baru punya staff. Dan staff tu tak dapat seperti apa yang company tu nak. So adakah itu di bawah HR cost center ke? Okay, betul. Macam ni bila kata rekrut rekrut staff baru, sebab tu bila kita nak ambil pekerja, kita perlu mendapat data yang sebanyaknya mungkin daripada ketua jabatan tu. Because bila cik nama siapa tadi? Tuan apa? Cik Abu Bakar. Bila kita nak ambil pekerja, kita kena dapat detail daripada jabatan berkenaan. So bila kita dapat detail jabatan berkenaan, baru kita boleh rujukkan apa yang kita nak dengan apa yang calon yang datang. Sebab tu juga saya mention dalam masa temuduga itu hari, ketua jabatan tu kena ada dalam panel interview. Okey, kes Cik Abu Bakar dia mention kalau pekerja diambil tapi tak boleh bekerja. Sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Pasal apa? Yang memilih tu ketua jabatan dan HR hanya memastikan dari segi apa yang ditulis dan apa yang ada. Jadi kalau kata macam tu, pada saya lah, kalau kata selepas dipilih, didapati pekerja berkenaan tidak boleh bertugas dengan baik. Kita tengok bab mana yang tak baik, tidak mampu. Kalau katalah contoh satu, kita katalah ambil HR. Kita kata pekerja yang kita ambil tu dia tak kompeten HR. Contoh katalah dia buat offer letter yang tak betul, dia buat agreement tak betul. Itu menunjukkan kelayakan dia tak kompeten. So pada saya, masa dalam performance during probationary period, kita put properly yang dia ni tak mampu dan tak menepati. Berarti apa yang tulis dalam resume tak sama dengan apa yang dia bawa. So kalau kata Cik Abu tanya tadi, adakah dia cost center pada HR? Memang dia akan contribute. Pasal apa? HR ni memilih
selalunya HR yang buat shortlisted. Ya, bila shortlisted, HR akan pass kepada ketua jabatan untuk disaring. Kalau kata ketua jabatan yang ambil, dia bukanlah sebenarnya tanggungjawab HR. Pasal HR ni akan duduk kat dalam. Selalunya yang final say adalah ketua jabatan, bukan HR. Cik Abu, dapat ni? Ya Amin, macam ni kan, macam saya hire HR untuk mudahkan saya macam ni lah. Ha. Tapi sebab saya pun sertai kursus ni sebab bila HR yang saya lantik tu dia maksudnya simply Google Translate saja, okay, nak bagi apa official memo kepada staff. So dia backfire balik kepada saya dan saya terpaksa belajar lah untuk tahu pasal HR ni. Soalan saya, kalau macam pekerja sekarang ni, staff sekarang ni, dia berhenti kerana reason yang kadang-kadang muhasabah lah. Mak ayah dia minta dia berhenti. So saya tak tahulah macam mana nak hadapi. Maksudnya dia tak dapat nak teruskan. Maksudnya kita ada training dah lalui macam biasa. Tapi bila masuk probation kita ada bagi 3 bulan. Tapi dalam bulan pertama kedua tu mak dia suruh berhenti, ayah dia suruh berhenti. So kita pening kepala. Okay. Pertama bila Cik Anan mention tadi HR Cik Anan tak kompeten lah, minta maaf. Kalau kata macam ni, pertama kena tengok pada HR person. Maksudnya kalau kata lepas Cik Anan Cik Abu sertai kursus kami pada hari ni, agak-agak kalau Cik Abu value apa yang HR buat tu, agak-agak dia pernah buat tak apa yang kita discuss. Kalau kata dia tak nak buat sustainable pada dia, berarti dia tak kompeten. Berarti dia sama sekali tuan kena let go. Minta maaf cakap. Kalau tuan maintain dia, ada satu syarikat, kami ada satu syarikat yang dia ada hire HR manager, tapi kes dia melambak dekat HR, pada saya company itu dah kondon. Walaupun dia tahu pekerja tu tak kompeten, macam tuan lah, tuan mention tuan yang tanggungjawab sampai tuan masuk kelas saya. Berarti HR tak kompeten. Itu yang pertama sekali. Get the competent, ataupun kalau tak ada, kata get the competent lah. Otherwise dia memang banyak faulty. Tuan dah tengok pada hari pertama sampai sekarang macam mana HR contribute ke company. Kalau kata dia yang asas pun tak boleh, macam mana dia nak kasih yang lebih pada because sekarang kami kata HR share partner, bukan HR macam personal dulu. Maintain record, ambil orang, buang orang. Tidak. HR sekarang macam kata macam mana kita nak share, nak improvekan productivity. Itu HR sekarang. Okey, comeback pada Cik Abu tadi, kalau kata macam tu, cuba kumpulkan, pasal tu tadi saya mention exit interview. Exit interview, macam kami Cik Abu, saya ada 40 soalan untuk exit interview saja. Tapi sama ada jawab tak jawab betul, itu satu isu. Tapi bila kita katalah pekerja berhenti kerana mak suruh berhenti, pada saya itu mesti ada benda yang tersirat. Cuba tengok kenapa, apa sebenarnya tersirat tu. Kalau kata mak dia mesti is it dia mak dia rasa dia tak ada future ke kat situ, atau saya tak pasti. Betul apa kalau kata suruh mak berhenti, agak mungkin dulu mak dia suruh bekerja. Kita tak tengok. Siapa suruh datang kerja? Mak. Kadang-kadang saya tanya, macam mana dapat tahu ada kerja kosong? Tak, mak suruh datang. Bila kata mak suruh datang, kita dapat tahu karakter pekerja tu. Jadi sini ada dua isu Cik Aja. Pertama, HR tak kompeten, kurang kompeten lah. Kedua, bila buat exit interview tu kena tengok lah apa yang tersirat sebenarnya. Kalau kata Cik Abu punya industri apa Cik Abu? Apa tu, pendidikan. Ya? Pendidikan. Okey, kalau kata pendidikan, mungkin saya tak pasti kenapa pendidikan saya betul sama ada dia. That's why kita akan dapat tahu hanya bila kita conduct exit interview. Pasal apa? Jangan ambil ringan lah. Jangan ambil remeh. Kenapa kita perlu conduct exit interview? Exit interview tu normally kita buat bila dia sebelum last day lagi kita minta diisi benda ni lah. Itu yang pertama. Yang dah kedua saya mention kedua. Yang ketiga saya mention tadi, kalau kata HR dia ambil orang setakat tangkap muat, pasal tu lah. Kalau kata contoh dia tak go proper. Macam kata dia dapat aja calon, dia terus pergi interview. Dia tak tengok lagi macam kami punya step sampai 6. Step nombor 6 baru panggil interview. Berarti bila kita dapat calon, kita saring lagi, kita minta kasih detail, kita hantar question, minta dia sit dalam certain test dekat Google sekali. Lepas tu baru kita panggil. Kalau kata macam ni, mungkin dia tangkap muat. Bila tangkap muat, takkan dapat yang bagus je apa. Ada setting. 3 perkara tu kena tengok lah.
Jangan ni. Ya, Macam mana kita nak justify kan bahawa okey, dengan position yang macam kita tahu kalau position tu ada kekosongan berapa spare yang kita perlu untuk staff ke ataupun macam mana? Kaedah yang betul lah kita nak budget cost tu. Okey, apa tu, ketua jabatan minta 4. Okey. Tapi kita tahu kalau something happen antara mereka ni, maksudnya ada yang akan undergo training, ada akan undergo probation dan salah satu daripadanya akan miss out. So berapa sebenarnya HR akan propose kepada kita punya cost lah untuk dapatkan sesuatu betul kandidat ataupun pekerja tu. Okey, kalau kata kandidat ada setengahnya, ini orang master cakap, ada setengahnya kalau nak dapat satu position, kita kena terima 120 application. Bayangkan. Okey, Satu position 120 application. Pada saya benda ni subjektif, tapi tak tahu macam mana kenapa dia boleh cakap up to that level. Daripada 120 dia kata bila first saring aja 50 dah keluar. Bayangkan. 120, 50 dah keluar. Second saringan tinggal 20. Second saringan, saring sekali lagi tinggal 5. 5 panggil interview, mungkin yang datang 2. So atau katalah datang 3. Datang 3, so kita pilih 1. 1 dah reserve. So bayangkan dia punya ratio tu. Jadi pada saya bila kita nak pasal tu, bila buat HR ni kena pandang jauh. Maksudnya dia kena standby candidate at any time. Kalau kata tempat tuan dia punya turnover tinggi, interview tu kena selalu ataupun kena ada reserve punya calon yang boleh buat part time, kalau boleh part time, kalau boleh contract out kerja tu, masuk subcon kan kerja tu. Pasal apa? Kalau kata kita satu bisnes yang kena ada orang, contoh kita kena ada cikgu. So ada cikgu baru ada income. So maksudnya kita punya cikgu tu kena banyak lah. Kena pool of cikgu tu kena banyak. Sama ada full time ataupun part time. Kalau macam tuan running, katalah running pendidikan, running tuition ataupun tutoring dekat rumah. So maksudnya kena ada tutor yang satu full time. Pasal apa? Dia dah ada student yang dah tetap ada. Dia kena rotate. Itu yang pertama. Kedua, kena ada yang part time. Part time kena ada bila pergi je seorang boleh tak masuk. So maksudnya mungkin kita kena adakan sistem retainer basis. Okey, kalau cikgu ada, kita tak bayar you full. Kita bayar you token aja. Mungkin yang ni mungkin kita boleh ambil gunakan cikgu-cikgu sekarang lah. Ataupun cikgu-cikgu yang dah pencen. Contohlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita adakan standby. Maksudnya calon-calon yang dah ada yang boleh kita contact. Ini sebenarnya ruang yang HR kena explore. Masuk HR kena explore benda ni. Atau satu lagi, kita boleh buat orang kata online. Contoh kita boleh online punya learning. Sekarang ni memang tak boleh nak pergi rumah semua kan. Kita akan buat online. Online ni safe. Tapi dia ada setengah-setengah ibu bapa ni dia tak berapa comfortable bila buat online. Bila dia tak comfortable, macam mana kita nak comfortablekan dia? Mungkin kita tambah benda lah. Mungkin kita tambah dari segi nota. Mungkin kita tambah dari segi masa. Okay? Lepas beranda ni kita akan buat free class pula. Tapi bila free class, kos pada kita. So untuk menjawab soalan tuan ni, pertama HR tuan tu kena betulkan dulu. Maksudnya tak boleh Google aja dapat terus call. Tak boleh. Itu satu salah tak tepat. Kedua, pool. Maksudnya pool tuan punya katalah tuan punya tenaga pengajar ni selalu keluar masuk. Satu, adakan yang tetap, adakan yang retainer. Maksudnya yang kita boleh panggil untuk dia, sebentar ya. Sistem minta verification. Satu. Ji, kamera tak buka Ji. Ya? Kamera. Kamera tak buka. Okey, sorry. Tak perasan pula. Okey. Satu, yang tetap. Kedua, yang mungkin kita boleh ambil part time. Ketiga, retainer. Kita bayar dia retain. Maksudnya kalau kata kita bayar, because apa? Kalau kata kita mengajar pendidikan, sebenarnya kita tak perlu ramai yang full time. Kita boleh ambil dia outsource. Maksudnya kita subcon kat dia, kita tak perlu bayar pada dia KWSP per keso. Tapi ada cara dia lah. Kita subcon pada dia, kita ajar outsource saja. So ada 4 lah. 1, permanent. Kedua, part time. Ketiga, retainer. Yang keempat ni available. Yang kita tahu yang dia boleh datang and pergi. Yang ni kita kena standby. Dan HR kena ada benda ni.
So maksudnya dia akan tengok daripada katalah operasi, ada ketua operasi yang menjagakan student dengan cikgu tadi. Dia kena faham bila ni tak ada cikgu, tak ada, siapa yang kena menggantikan. Lepas tu cikgu pula kalau kata dia fail untuk datang mengajar, dia ni mungkin kena diambil, orang kata dia punya fees tu kita tidak bayar pada dia. So kalau ada different, so dia punya fee tu kena bayar pada cikgu yang mengajarkan kelas tu lah sepatutnya yang dia ajar tadi. Tapi balik semula pada tadi, HR kena explore lah empat possible tadi. Because apa kita tahu macam industri tuan ni dia banyak bergantung kepada effectiveness ni budak tu, kelulusan budak tu macam mana. So dia akan menggambarkan the future punya recruitment. Kalau kata this year, percentage budak lulus tak ramai. So mungkin dia akan menurunkan keyakinan mak ayah untuk menghantar kepada tempat tuan untuk belajar. Contohlah, dia macam tu. Saya agak menjawablah soalan tadi. Tapi untuk dapat pekerja tadi, saya fikir very subjektif, jangan terburu-burulah. Kalau kata dia berani cakap untuk satu jawatan, you kena ambil sampai 120, pada saya terlalu besar. Tapi bergantung pada industri lah. Because sekarang ni actually employer market. Cuma sama ada kita mampu nak bayar lebih ataupun tidak. Because kalau kata, ya minta maaf cakap lah, kalau kita kata pay peanut, kita get monkey. So tapi kalau kita bayar lebih sikit, kita akan dapat yang quality lah. Okay? Okay, syarat menjawab. Okay, now kita pergi balik pada merangka pelan perbelanjaan sistem syarikat sumber manusia. Satu, pastikan manpower planning dilaksana. Macam kata Cik Tuan tadi mention memang, kalau kata ketua operasi perlukan number of employee masuk certain date, certain time, dia kena meet the target lah. Dia tak boleh deviate, tak boleh lari pada tempat tu. Because apa? Kalau syarikat besar, dia memang pasti kami nak pekerja, pegawai, whatever. So, bila kata manpower planning, macam kita discuss tempoh hari, bila kita ada manpower planning, kita akan sama ada ambil orang luar ataupun ambil orang dalam. Bila kita ambil orang dalam, dah tentu ada kekosongan. So, kita kena ambil orang luar untuk isi kosongan tadi. Itu yang pertama. Kedua, memastikan job description, job spec, knowledge skill attribute, equipment sufficient, cukup. Because apa? Bila tak ada benda ni, pekerja tak dapat dilaksanakan dengan baik. Tiga, memastikan calon yang terpilih terbaik. Kadang-kadang kita pasal apa? Tangkap muat. Bila kita tangkap muat, itu jadinya, Allah mak, apa yang dijanji dalam interview tak dapat. Pasal apa? Kita tergesa-gesa. Contoh satu macam saya selalu jumpa. Bila conduct interview, soalan interview tak ada. Bayangkan bila kita tak ada interview assessment form pun tak ada. So macam mana kita nak pilih pekerja? Kita tak ada data. Itu cakap pasal interview assessment form. JD pun tak ada. Bila cakap tu macam mana? Kita nak beli kereta tapi kita tahu kereta macam mana yang kita nak. Itu kriteria macam mana yang kita nak. Kita tahu kita nak kereta tapi kriteria dia kita tak tentukan. Itu yang sebab kadang-kadang bila kita ambil pekerja, suruh buat kerja tak boleh buat. Pasal apa? Dalam interview kita gagal. Kita gagal green dia. Kita gagal orang kata grill dia. Bukan green, grill dia. Grill calon tu sampai dia boleh buat ataupun tidak. Sebagai contoh katalah saya pernah interview seorang kerani account. Dan juga kerani pentadbiran. Untuk apa? Bila kita tanya you buat apa? Saya buat voucher je. Itu buat voucher. Tapi dia tulis dia pernah jadi kerani account. Bayangkan yang dia buat hanya voucher. Kita tanya you tahu tak siapa ni debit kredit, tak pernah belajar pun. Tapi dalam resume dia tulis dia buat kerani account. Bayangkan. Jadi bila kita panggil pekerja interview, yang tu yang kita kena grill. Yang tu yang ketua jabatan yang bertanggungjawab memilih pekerja, bukan HR. HR cuma pastikan calon tu apa yang ditulis tu betul. Itu maksud dia. 4, jangan tunggu last minute untuk mencari pengganti. So, satu lagi, kalau kita nampak pekerja ni ada nampak bermasalah, ada indicate ataupun simptom lah. Simptom dia pekerja bila nak pergi datang lambat, bila suruh buat kerja lambat lewat, balik awal, ambil mudah. So nampak itu adalah bermaksud ciri-ciri yang kita kata mungkin boleh menyebabkan separation of scheme. Jadi HR kena tengok, ketua jabatan pun kena tengok benda ni. Tapi dia akan balik pada ketua jabatan juga. Pasal apa? Ketua jabatan yang memerhati pekerja, bukan HR. Kalau kata dalam satu kawasan, mungkin HR nampak, tapi nampak dari segi pandangan mata.
Dia bukan nampak dari segi dia punya pencapaian prestasi pekerja tadi. Pencapaian prestasi pekerja tadi pada ketua jabatan. 5, HR adalah cost center. How to contribute to bringing revenue to company. Okey, masuk ni macam tadilah. So masuk pekerja yang dipilih tu, dia kena boleh buat kerja dia. Simple aja. 6, buat laporan bulanan. Bila kata buat laporan bulanan ni, kena buat costing lah. Maksudnya laporan bulanan ni satu perbelanjaan. HR dia kena ada report. Jangan kata HR tak ada report. Pernah orang tanya, HR apa? Apa HR nak report? Banyak HR boleh report. Jangan kata apa yang HR nak report. Macam kata contoh satu, okey, saya soalan pada Cik Anan. Anan tak jawab tadi. Kalau kita company online, apa yang paling penting? Company online, apa yang paling penting adalah marketing dia. Digital marketer dia paling penting. Because apa? Kalau digital marketer dia tak ada, apa dia nak jual? Dia buat online. Dia bukan boleh berjaya macam tu zaman dulu kan, buat kata jabatan penerangan, bawa van, bawa speaker besar-besar, ada sale. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang kan. Nan tak jawab Okey, marketer penting. Kalau kata marketer tak ada, sale tak ada. Bila sale tak ada, apa guna produk cantik? Apa guna barangan cantik? Apa guna office cantik? Kalau kita tak boleh nak ambil panggil orang ambil lead. Kita buat online, lead tak ada. Macam mana nak jual barang? Jadi ada saja syarikat yang kata, okey, marketer tak ada, dia marahkan sale. Sedangkan marketer sale menunggu lead masuk. Sebab tu kita kena tahu, HR kena faham macam mana model bisnes. Kalau kata model bisnes kita memang online, 100% online. So very sensitif kita punya marketing digital. Digital marketer kita kena sensitif. Because apa? Kita macam kita cakap tadi, kita sekarang order baru. Bila order baru ni tak boleh keluar rumah. Tak boleh pergi, tak tentu pasal merata-rata. Pasal PKP. Jadi orang akan tengok online. Everybody now ada handphone, ada smartphone, access internet. So kalau kita tak ada digital marketer, anggaplah syarikat tu akan berkubur. Itu je senang dia kata. So sekarang HR dia kena cari macam mana digital marketer ni. Dia kena cari. So sekarang yang kita nampak sekarang perubahan di segi pekerjaan. Orang yang mahir bahagian digital marketing, orang yang mahir buat advertisement ataupun yang faham logarithm FB. Kalau dulu FB lah. Sekarang ni saya tak tahu. Mungkin orang kata pergi TikTok, ataupun Insta, ataupun pergi Telegram, ataupun kita ada website kita sendiri. All these things is contribute kepada macam mana kita nak meningkatkan sale dalam syarikat. So HR kena faham lah, HR tak boleh duduk. So HR kena letak priority. Pasal tu tadi saya mention, HR ni kena aktif. Dia tak boleh, dia kena proaktif, tak boleh aktif. Tak boleh nak ketuk baru nak cari. So kalau dia nampak dekat, katalah satu jabatan atau syarikat tu, turnover dia tinggi. So maksudnya dia tak perlu disuruh buat orang kata iklan jawatan kosong tu berterusan sepanjang tahun. Pasal apa? Dia punya turnover tinggi, attrition dia tinggi. Bila attrition dia tinggi, orang anytime orang akan pergi. So bila orang pergi ada lompong, siapa nak buat kerja tu? Siapa nak buat kerja tu? HR tak mampu nak buat kerja tu. So HR apa HR boleh buat? Memastikan bila ada kelompongan, bila ada kekosongan, dia dah ada standby. Sama ada yang saya mention tadi, retainer basis ataupun kontrak itu bergantung pada tugas. Tak semua kita boleh outsource. Tak semua kita boleh panggil retainer. Bergantung kepada kesesuaian tugas tadi. Okey, ini macam mana nak merangka pelan perbelanjaan sistem, merangka pelan perbelanjaan sistem syarikat. Okey, slide nombor 7. Okey, mengapa syarikat perlu ada penilaian prestasi berjadual? Okey, now tadi kita kata HR adalah cost center. HR tak dapat duit. Tetapi HR dia perlu dinilai kerja yang diberikan. Begitu juga pekerja-pekerja lain. Macam customer service center. Customer service center bukan buat duit. Customer service center menyelesaikan masalah pelanggan. Tetapi kalau kata kita punya customer service center kita tak berprestasi, maksudnya kalau orang telefon dia tak boleh menjawab. Ikut satu contoh. Ada satu syarikat ni dia buat assessment kepada dia punya salesperson dia. Dia hantar contoh dia hantar mystery shopper. Dia hantar mystery shopper ni yang berlakon sebagai klien untuk beli barang.
So dia akan assess, dia ada assessment dia. Nampak? Dia ada assessment dia untuk assess sama ada dia punya customer service ataupun salesperson ni efektif. Ataupun cara dia melayan pelanggan yang bertanya tu betul ataupun tidak. So ini adalah salah satu tool yang HR kena tahulah macam mana nak assess. Macam mana kita kata nak assess customer service kita. Sebab tu syarikat-syarikat sekarang semua ada customer satisfaction index. Kena ada. Kalau kata customer satisfaction index dia rendah, baguslah. Itu maksudnya bagus, komplain bukan bagus dari segi dia punya achievement. Achievement okay, kalau boleh kita nak semua excellent. Normally kita akan ada. Lepas pergi mana-mana jabatan, macam katalah pergi KWSP, dia akan tanya how dia respond. Siap kena tulis counter sekali. Senyum ke ataupun masam. Simple aja. Senyum atau masam. Tekan yang kat depan tu. So dia akan ratio kan semua berapa. So of course lah kita akan come and go. Tapi normally dia akan ratio kan berapa persen yang kata masam, berapa persen yang kata senyum. That is one of it. Macam mana kita nak access pekerja kita. Sebab itulah kita sekarang hidup dalam zaman prestasi, penilaian prestasi. Kalau tidak ada penilaian prestasi, kita tak boleh shock sendirilah. Okey. Itu satu, penilaian berdasarkan prestasi. Dua, grading dan pengukuran yang uniform. Bila kita kata pasal penilaian prestasi, grading kita kena ada lah. Kalau kata grading 1 sampai nombor 5. 1 orang kata poor, 5 excellent. Itu kita ada grading. Yang ini yang kita akan menjadikan multiplier untuk kita berikan dia punya pampasan ataupun dari segi ratio untuk naik gaji ke ataupun untuk bayar bonus. 3, mereka yang menyumbang diberikan ganjaran. Ini saya selalu highlightkan. Jangan tak beri ganjaran pada pekerja yang menyumbang. Sebab apa? Kalau kita tak berikan ganjaran pada pekerja yang menyumbang, mereka akan pergi. Mereka akan pergi tempat yang appreciate dia punya contribution. Saya tak pergi jauh lah. Macam kata saya pernah satu masa dulu. Saya bekerja, lepas tu saya ada bekerja dah lama, pengalaman dah lama, tapi saya ada kelulusan. Dan kelulusan saya langsung tak dipandang. Dan kerana kelulusan saya tak dipandang, saya dapat offer tempat lain, simple, snap dia, saya pergi. Sebab apa? Saya ada rasa saya ada kelulusan yang kelulusan saya tu dipandang oleh syarikat lain. Jadi that is one of the part kenapa kita meninggalkan jawatan lama. So maksudnya kalau kata pekerja tu ada inisiatif untuk belajar. Pekerja ada inisiatif untuk belajar dan dia belajar dalam bidang yang dibuat sekarang. So saya rasa tak salah kalau syarikat memberikan sub insentif. Tak perlu banyak. Mungkin orang kata RM100. Kalau kata sekarang dia tak ada diploma, tiba-tiba dia buat part time diploma. Of course lah, kita kena luluskan. Dan dia buat part time diploma katalah dalam bahagian accounting. And dia sekarang is account assistant contoh. Dia buat diploma in accounting online. So kalau bila dia lulus, dah tentu dia boleh contribute pada syarikat. Jadi kita tak perlu nak bayar, nak cari, ambil masa untuk cari calon baru. Dan kita boleh beri insentif pada dia dan kita boleh review. Kalau kata betul dia punya kelayakan tu memang setaraf dengan apa yang kita nak, dan kita boleh promote kat dia. Terus indirectly, kita tak perlu cari orang luar. Itu adalah salah satu contoh mereka yang menyumbang. Menyumbang ni tak semestinya orang kata direct pada satu direct KPI, dia mestilah. Kedua, macam kata dia ambil part time ataupun dia ambil kursus-kursus luaran ataupun dia pergi training-training yang berkaitan dengan kerja dia untuk improve. Pasal apa? Bila kita cakap mengenai pekerja, dia ada personal development dengan job related. Job related ni maksudnya berkaitan dengan tugas dia. Dia boleh buat kerja dengan elok ataupun tidak. Kalau personal maybe macam presentation skill, leadership skill itu perlu ada. Yang tu akan jadi bonus kalau pekerja tu pergi sendiri, ambil masa sendiri, bayar sendiri. That's why setengah company, pertama kalau pekerja tu nak pergi, dia kena dapat approval. Normal. Kedua, kalau pekerja tu pergi dan training yang dia ikuti tadi menyumbang pada pekerjaan dia, dia boleh menyumbang pada pekerjaan dia tu, dia akan diberikan some token insentif. Tak perlu banyak, sikit pun cukup. Memastikan milih cara yang tepat bagi syarikat online. Okey. Cik Syikin tanya macam mana nak memastikan milih calon yang tepat bagi syarikat online.
Okey, pertamanya kita Cik Shikin dah tentu dah ada job description, dah ada job spec. Pertama. Kedua, apa expectation tu kena. Tengok balik macam mana kita how nak retain employee. Macam mana kita nak start daripada iklan. Macam mana kita nak start panggil interview. Macam mana kita nak memilih. Yang tu kena go detail. Saya tak boleh menjawab secara terus terang pasal apa? Satu, industri. Kedua, adakah produk ataupun services. Because apa, dan apa jawatan dia. Memilih calon yang tepat bagi online. Saya tak dapat menjawab tepat lah. Apa maksud memilih calon yang tepat bagi syarikat online. So maksudnya bila kata syarikat online ni mungkin bahagian marketing. Mungkin bahagian sale. Mungkin bahagian admin. Pasal apa? Dia online ni marketing je. Dengan sale. Dia akan berhubung rapat menggunakan gadget. So maksudnya kat sini, bila kita kata macam ni, pertamanya orang yang kita nak ambil, Cik Shikin, orang yang kita nak ambil tu pasal apa? Kalau kita telefon orang, kita tahu orang sana senyum ke marah. Jadi benda-benda macam ni, macam saya kasih contoh tadi, syarikat ni diadakan mystery shopper. Mystery shopper untuk dia evaluate pegawai jualan dia tu bersikap yang bertanggungjawab, satu. Kedua, melayani dengan orang kata dengan courtesy ataupun sambil lewa, ataupun dia ni product knowledge dia tahu ataupun tidak. Because ada scaling lah. Yang tu yang selalu kita buat dalam tempoh 3 bulan tadi, kena assess proper assessment. Saya agak menjawab. Okey, 4, mereka yang gagal diberikan didikan. Maksud nombor 4, kenapa kita perlu buat prestasi berjadual? Kalau dalam syarikat besar, macam saya mention awal, dalam syarikat besar, pekerja yang baru masuk dia akan ada assessment during probationary period. Itu syarikat besar. Kalau syarikat lepas tu mereka akan disahkan jawatan. Selepas disahkan jawatan, tiba-tiba dia punya prestasi merundum. Prestasi merundum mungkin kenapa? Mungkin kerana ada personal matter, mungkin kerana kesihatan ataupun ada matters yang kita tak pasti. Jadi mereka yang tiba-tiba merundum ni dia akan diletakkan di bawah performance improvement program ataupun program pemulihan prestasi. Dia normally dia akan beri tempoh 3 hingga 6 bulan untuk dia perbaiki. Tetapi dia dalam tempoh 3 hingga 6 bulan ni dia akan diberikan seorang mentor. So seorang mentor ni akan membimbing dia lah balik, menilai dia balik. Dia akan diberikan kerja yang ditentukan ataupun projek. So dalam tempoh tu seolah-olah dia dalam probationary period lah. Selepas dia diberikan training ke, diberikan motivasi ke, diberikan counselling, dia masih lagi tak menepati, mungkin duka cerita, dia akan ditamatkan perkhidmatan. Of course lah syarikat perlu membayar dia. Dia tak ada terus ada orang kata tiba-tiba merundum dia terus dibuang. Tidak. Saya rasa syarikat tak sebegitu kejam lah. Kita faham kita ada masa naik, ada masa turun. Jadi bila pekerja ni tidak berprestasi, kita kena be objektif. Because dia pernah menyumbang sebelum ni. Kita tak boleh terus orang kata terus separatkan daripada perkhidmatan. 5. Setiap kenaikan pangkat JD diubah dan tambah tugasan. Ini selalu saya highlight. Bila kita buat any promotion exercise, pertama mesti ada penilaian prestasi untuk naik pangkat. Dia mesti ada. Satu. Kedua, dia mesti ada polisi. Mesti ada polisi untuk setiap kenaikan pangkat. Contoh, orang tak boleh naik pangkat tiap-tiap tahun. Satu. Kedua, kalau nak naik pangkat, dia punya grading tu mesti 4, 4, 4, 4 contoh. Ataupun 3, 4, 5 contoh. Dia tak boleh. 5, 4, 3. Tak boleh. Ataupun 3, 3, 3. Dia tak boleh. Dia mesti ada kriteria yang ditentukan. Itu nombor 2. Yang ketiga, setengahnya bila nak naik pangkat, dia mesti lulus. Lulus sama ada lulus satu-satu peperiksaan atau dia telah menghadiri ataupun telah take part dalam mana-mana latihan yang diperlukan. Macam saya kasih contoh tadi, latihan yang buat apa ni, yang latihan untuk supervisory ataupun managerial skill. Dia mesti masuk. Kalau kata dia pada operator nak jadi penyelia, dia kena masuk supervisory skill untuk punya training, dia kena lulus. Ataupun kalau kata dia pada eksekutif nak naik kepada managerial, dia kena duduk satu training ataupun satu kursus yang dia perlu luluskan juga. Okey, kerana tu bila kita nak buat satu-satu kenaikan pangkat atau satu-satu pengesahan atau satu-satu penamatan, kita mesti ada
mesti ada penilaian. Pasal itu yang menentukan betul ataupun tidak kita punya recommendation. Dan all these things must be support by head department, bukan HR shock sendiri. Bukan HR shock sendiri. So kalau kata macam kami bila nak buat promotion exercise, yang promote ketua jabatan bukan HR. Yang memberikan justification ketua jabatan bukan HR. Tetapi HR akan menyemak sama ada JD tu rational ataupun tidak. Pernah juga kami jumpa JD yang dihantar adalah copycat. Dia tambah aja, dia besarkan 1 2 tapi tugas yang sama. Then kita tolak. Itu function HR. Dia hantar JD tapi JD dia ambil yang lama tambah ada 1 2 benda yang sama. Skop yang sama. Dan kita tolak, kita minta dia review balik. Benda-benda macam ni yang sebenarnya HR perlu faham. Bila buat JD bukan setakat buat JD, tapi bila buat JD tu apa yang kita expect daripada pekerja. Okay, so saya rasa untuk cara naikkan ekonomi syarikat melalui sistem SR saya dah cover dah. Dia punya essence of it is pada penilaian prestasi. Make sure kita ada documentation. Dia punya wording dia mesti berdokumentasi. Pasal apa kita tak boleh nak nilai mana-mana jawatan ataupun mana-mana post tanpa ada JD, tanpa ada KPI. Pasal apa? Kalau tak ada JD, macam mana kita nak menilai satu-satu jawatan tu sama ada dia berprestasi ataupun tidak. Pasal apa? Kalau kita tak ada JD, kita tak boleh buat penilaian. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada standard. Mesti ada standard, orang kata pengukuran yang uniform yang semua orang tahu. Sebab apa? JD dan KPI adalah official dokumen. KPI diberi adalah atas persetujuan pekerja dan majikan. Bukan majikan buat, pergi hantar pada pekerja tu ikut. Tak, itu silap. Yang ketiga, KPI ditentukan oleh ketua jabatan bukan HR. Jadi ketua jabatan tu kena tahu sama ada pekerja dia berprestasi ataupun tidak. Itulah sebabnya kenapa saya mention awal, bila nak ambil pekerja, ketua jabatan tu kena duduk dalam panel temuduga. Kena duduk dalam panel temuduga. Pasal apa? Dia saja yang sepatutnya arif. Sepatutnya tahu sama ada calon tu sesuai ataupun tidak untuk bekerja bawah jabatan dia. Dan orang kata selepas tu dah kita buat penilaian prestasi, kita kena ada pula sistem ganjaran. Pasal apa? Kalau kata buat penilaian prestasi tak ada ganjaran, no point. Of course, bila kita buat penilaian prestasi, pertamanya untuk apa? Kenaikan pangkat, kenaikan gaji, bayar bonus. Satu lagi apa? Untuk kita tengok dia punya keperluan latihan. Gap dia ada tak? Pasal tu last kali normally bila kita buat penilaian prestasi, di belakang tu dia akan ada strength and weaknesses. Apa dia punya kekuatan dia, apa dia punya kekurangan yang kita boleh improve. Itu antara sebab-sebabnya. Sebab-sebab kenapa penilaian prestasi itu penting. Selepas kita buat penilaian tadi, kita akan ada reward ataupun akan ada recognition. Reward recognition ni selalunya jangan tak relatekan dengan disciplinary. Kalau kata pekerja tu pernah terima surat amaran 1, surat amaran 2 atau amaran keras terakhir, make sure masukkan kriteria kriteria tindakan disiplin sebagai satu kriteria untuk dipertimbangkan dalam proses naik pangkat, dalam proses bonus. Baru pekerja akan merasakan, oh kalau saya dikenakan tindakan, bonus saya akan kurang. Barulah pekerja ni appreciate. Kalau tidak, dapat surat apa, tak ada masalah pun. Bonus 7 tahun sama je. Naik pangkat, orang lain naik pangkat, saya naik pangkat. Orang lain naik gaji, saya bakal naik gaji. Kalau kata kita tak relate kan tindakan disiplin tadi dengan yang 3 tadi, bonus, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Dan yang tu kita kena letakkan dalam polisi. Okey? Dan yang seterusnya tadi saya mention macam mana kita nak mengukur. Macam mana kita nak mengukur sesuatu syarikat tu berjaya atau tidak. Ada 4 faktor kan. 3 faktor utama dia apa? 1, sama ada syarikat tu berjaya dari segi financial dia, untung rugi, asset, branch. Kedua, adakah kita pekerja ni simple aja.
soalan famous, soalan yang popular yang kita tanya pada pekerja, sekiranya anda ada kawan anda ingin bekerja, adakah anda akan recommend untuk bekerja di syarikat anda? Kalau kata tidak dah, tentulah kata something wrong somewhere. Itu soalan popular. Kalau sekiranya sahabat anda ingin memohon kerja di syarikat anda, adakah anda menyokong atau tidak? Simple aja. So bayangkan soalan tu. Kalau kata semua pekerja kata tidak, apa indicate dia? Adalah yang tak betul. Sama ada management, sama ada dari segi dia punya pembayaran gaji, ataupun daripada segi dia punya sistem. Benda ni nampak simple, tetapi orang kata dia ada impact pada syarikat tu. Itu nombor 2. Yang ketiga dari segi pelanggan. Macam mana pelanggan punya view dengan syarikat kita. Nah, sebab tu yang saya mention tadi, salah satu untuk menilai dia createkan mystery shopper yang akan kontak syarikat tu, bertanyakan apa servis dia, adakah customer service dia berikan layanan yang baik. Maksud layanan baik very subjektif dan kita perlu menentukan apa maksud layanan baik. Pertama, memberikan data-data produk yang betul. Contoh satu. Kedua, dia ada pengetahuan mengenai produk yang betul. Maksudnya kalau kata produk ni, katalah contoh dia jual beauty product. Katalah dia jual beauty product, okey, saya kulit kering, boleh tak saya gunakan krim ni? So dia perlu menjawab soalan tu dengan tepat. Itu maksud dia. Yang ketiga, saya ada penyakit ni, adakah saya boleh gunakan? Sebab apa? Simple aja. Pelanggan sekarang ni dia tak ramai yang suka membaca. Ataupun dia masih lagi tak clear. So bila dia bertanya, dia perlukan jawapan tepat. So itu adalah salah satu cara macam mana kita nak menilai sama ada syarikat berjaya atau tidak. 3 cara tadi. Satu, adakah syarikat mendapat dia punya revenue yang betul, menambahkan dia punya harta syarikat ataupun branches ataupun number of employee. Itu yang pertama. Yang kedua, satisfactory level pekerja dalam syarikat tu, sama ada pekerja tu merasakan dia mendapat orang kata treatment yang baik ataupun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi pelanggan. Sebab tu orang kata kenapa performance based sekarang ni adalah salah satu cara platform yang paling pada saya lah berkesan untuk menilai pekerja kita berprestasi ataupun tidak. Dan cara dia perlu ada bertulis, berjadual, lepas tu kita menyediakan orang kata apa ganjaran ataupun ganjaran ataupun apa hukuman pada pekerja berkenaan. That's why HR come in, orang kata more on how kita nak buat sistem HR ni orang kata in order. So saya rasa saya dah cover untuk cara naikkan ekonomi syarikat melalui sistem HR. Frankly speaking, sistem HR yang saya selalu promote mesti berdokumentasi, mesti bersistem, maksud dokumenkan semua daripada segi lantikan, segi carta organisasi, JD kita, itu dokumenkan. Kedua, KPI, make sure KPI tu dokumenkan juga. Dan KPI tu ditandatangan oleh ketua jabatan dan juga pekerja. Because apa? KPI bukan one way communication. Dan ketiga, adakan sistem yang berkesan. Maksud sistem tu macam tadi yang saya mention, berjadual, dia ada reward dia, dia ada. Dan kalau kata pekerja tak berprestasi pula, kita tak terus buang. Kita masukkan dalam program pendidikan ataupun performance improvement program. Kita masukkan dalam tu dengan tujuan untuk memastikan pekerja ni tidak ketinggalan. So okey, saya rasa saya dah cover cara naikkan ekonomi syarikat melalui sistem HR. Okey, yang saya terlupa tadi saya ada mention juga kan, HR is cost center. Bila cost center kita tak generate income, kita try to minimize cost. Kedua, kita fully utilizekan resources yang kita ada. Resources tu bukan maksud duit saja, tapi kepandaian kita, masa kita. Jangan kita buang masa buat kerja yang tidak ada impact. Pernah dengar 2080? 20 kita punya action, tapi 80 kita punya apa yang kita buat. So then part of it lah. So ada apa-apa soalan ke? Cik Anan, ada apa-apa nak tanya ataupun yang lain ada apa-apa yang nak tanya lagi? Tadi. Tak ada
Okey, kalau ada yang lain ada apa nak tanya ke? Kalau tak ada, kita dah 12.50 kita berhenti. Kita sambung balik pukul 2 nanti. Boleh? Okey, Okey. Kita berhenti at the moment. Kita sambung balik dalam pukul 2 petang Alright, Ji. Nanti ingat punya sesi pada hari ini. Pergi solat dulu Ya. Pergi solat dulu. Okey, saya continue. Okey. Alright. Yang ada kat dalam ni kita sambung balik. Kita sambung tu Haji Exit TV filing dah okey. So far okey, tak ada persoalan. So kita ni balik Petang ni kita sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja Okey. Okey, now kita sebentar saya share screen Okey, hopefully screen saya ada. Okey. Share. Okey, alhamdulillah. Admit. Okey, slideshow. Betul kan? Okey, now kita tengok. Okey. Now kita pergi penamatan pekerja. Okey, now kita pergi tajuk kita sebab-sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja Okey, kita terus kepada kita punya topik pada petang ni. Alhamdulillah. Okey, disiplin dan kelakuan Okey. Saya terus kepada sebab-sebab yang boleh menyebabkan pekerja tu ditamatkan perkhidmatan secara sama ada minor misconduct ataupun major misconduct Selain daripada itu ada lain-lain sebab kenapa pekerja tu boleh ditamatkan perkhidmatan. Yang tu nanti kita cover, kita go as per kita punya slide. Satu terbagi kepada dua satu minor ni kecil. Dan major misconduct. Minor ni kalau kata kesalahan kecil-kecil tu diulang balik, dia akan jadi major. Pasal apa? Contohnya tardiness. Datang lambat bekerja. Bila datang lambat bekerja, mula-mula dia kata, oh lain datang lambat lah. Kemudian dia akan jadi tabiat atau habit. Bila jadi habit, dia become major misconduct. Contoh satu compare minor dengan major misconduct. Kalau kata kerani kita tidur waktu bekerja, dia memang satu kesalahan. Tetapi dia mungkin minor. Compare dengan kalau security guard. Kalau jaga bekerja waktu bekerja, ia akan jadi major misconduct. Pasal apa? Tugas tanggungjawab jaga tu jagalah. Menjaga, mengawasi, memerhati dan memastikan tiada intruder, penceroboh masuk major ataupun minor. So kita pergi. Okey, dalam akta kerja contoh dalam akta kerja dia ada mention major dengan minor. Dia tak go detail. Because apa? Dalam akta kerja juga dia ada mengatakan mengenai dalam akta kerja dia ada mention mengenai surat tunjuk sebab dan tindakan. Surat tunjuk sebab dan tindakan. Kenapa surat tunjuk sebab dan tindakan ini timbul? Kerana apa? Kerana ia memberikan peluang kepada pekerja untuk memberikan penjelasan. Pasal tu word yang digunakan dalam akta kerja adalah sebab-sebab yang munasabah. Contoh yang paling clear, yang paling jelas, contoh katalah pekerja tak hadir 2 hari bekerja. So syarikat bertanggungjawab take note, syarikat bertanggungjawab menghubungi pekerja berkenaan. Tak boleh orang kata dibiarkan aja. Tak boleh dibiar, lepas tu kita katakan pekerja tu tak hadir tanpa sebab. Kita perlu hubungi pekerja tersebut. Okey. Salah laku lain seperti katalah salah laku seperti merompak. Okey, saya balik pada akta kerja. Dalam akta kerja dia ada mention diberikan peluang untuk membela diri, memberikan sebab-sebab yang munasabah. Itu dalam akta kerja. Tetapi kalau kita tengok di akta perusahaan perhubungan perusahaan, dia akan banyak berkata mengenai apa? Natural justice. Itulah antara sebabnya kenapa bila kita nak menamatkan mana-mana pekerja, kita perlu memikirkan natural justice. Ataupun maksudnya memberikan, simple word, memberikan peluang kepada pekerja untuk membela diri, memberikan peluang kepada pekerja untuk membuktikan mereka tidak bersalah, memberikan peluang kepada pekerja untuk menunjukkan mereka diberikan peluang untuk memperbaiki. Ini sebagai contoh kalau kata kes-kes yang subjektif. Contoh kes-kes gagal memenuhi matlamat ataupun prestasi syarikat.
Ini timbul kerana apa? Kerana syarikat tidak memberikan kriteria yang jelas dalam membuat sesuatu penilaian prestasi. Sebagai contoh katalah, anda gagal melayan pelanggan dengan baik. Oh, itu satu ayat yang terlalu umum. Apa maksud melayan pelanggan dengan kurang baik? So kita kena detail. Adakah dia angkat telefon lambat? Adakah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak berapa sopan? Ataupun dia gagal memberikan maklumat yang tepat mengenai produk? Atau dia memberikan penjelasan yang salah mengenai produk? Dia kena detail. Sebab tu dalam apa yang mention tadi, dalam perhubungan perusahaan, dia amat menitik beratkan hal-hal natural justice. Kenapa? Walaupun macam kita dah discuss tempoh hari, walaupun syarikat telah mengadakan domestic inquiry ataupun sidang siasatan dalaman, tetapi dalam sidang siasatan dalaman itu perlu mengikut teknik-teknik ataupun mengikut teknikal yang tertentu. Maksudnya turutan dia, pembentangan kes, soal balas kepada tertuduh, penyerahan bukti, tanda tangan minit perbincangan dan penggulungan. Itu antara yang detail yang perlu dipatuhi. Sebab tu bila kita mengadakan suatu domestic inquiry yang betul, yang tepat, yang mengikut lunas-lunas yang ditetapkan, maka ia dengan mudah menjadi bukti bahawa syarikat telah mengambil tindakan yang betul. Kerana itu kenapa? Walaupun syarikat telah mengambil DI, membuat DI yang betul, tetapi masih lagi ada ruang kepada pekerja untuk membawa kes kepada MOHR, Ministry of Human Resources. Ini adalah mereka bawa kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan, dan sekiranya kes itu dirujukkan kepada menteri, bermaksud menteri akan membenarkan kes itu dibawa ke IR Court, Industrial Relation Court, untuk dibicarakan. Jadi kerana itu bila kita nak ambil tindakan memecat, memberhentikan perkhidmatan pekerja, kita perlu dan amat perlu berhati-hati, especially mereka-mereka yang bergaji tinggi lah. Bukan saya kata gaji rendah ni tidak mengapa kita anggap remeh, tetapi bila mereka yang bekerja ni gaji ni tinggi melebihi 5-6 ribu ringgit sebulan, sekiranya mereka menang, mereka akan mendapat balik back pay. Maksud selagi kes dia tak selesai, selagi itulah IR akan memberikan, kalau menang, sekiranya menang, IR akan melihat sama ada mereka ni bekerja ataupun tidak. Kalau tak bekerja ataupun bekerja, normally kalau tak bekerja, mereka akan dapat full amount of salary. Kalau kata contohlah, dia diberhentikan bulan 1 2020, kes dia dibicarakan pada bulan 2 2021, dan dia menang kes. Berarti 12 bulan campur bulan 1 dia akan dapat gaji yang penuh. Gaji yang penuh termasuk apa-apa juga allowance yang dia patut dapat pada masa tempoh terakhir dia bertugas. Bayangkan kalau kata 5,000 sebulan, 12 kali 5, 65, tak termasuk lagi caruman-caruman yang lain. Bayangkan, kerana itu mementingkan pekerja bukanlah satu hal yang remeh. Jangan anggap mudah. Okey. Now kita pergi sebab-sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja. Satu, salah laku seperti merompak barangan. Okey. Sebelum saya pergi jauh, kita ada mention personal file. Dalam personal file ni, elok sekiranya kita boleh memasukkan antara faktor yang boleh menyebabkan kaki tangan tu diberhentikan. Tetapi sebelum kita pergi jauh juga, apa yang kami buat di dalam borang permohonan kerja, perlu dinyatakan bahawa segala butir-butir yang diberikan adalah benar. Sekiranya terdapat kesalahan, mereka boleh dipertimbangkan untuk penamatan perkhidmatan. Sebab apa? Kes-kes tipu sijil, tipu ijazah, tipu lesen berleluasa dan perkara ini memang terjadi. So bila perkara ni terjadi, they are falsifying, memalsukan dokumen, dan memalsukan dokumen adalah satu
major misconduct. Itu yang pertama, first level. Tengok betapa pentingnya dokumen dalam HR. Yang kedua, apabila mereka masuk kerja. Bila mereka masuk kerja, ada surat. Dalam surat lantikan tu, kita boleh nyatakan sebagai safety clause. Sekiranya mereka terlibat dalam apa jua jenayah yang melibatkan PDRM ataupun yang melibatkan dadah contohnya ataupun kriminal, mereka boleh dipertimbangkan untuk ditamatkan perkhidmatan. Yang kedua. Yang ketiga, atau sekiranya macam tadi Mimi tadi ada tanya, sekiranya mereka terlibat dalam sakit-sakit yang berjangkit, sakit-sakit yang berjangkit, mereka boleh dipertimbangkan untuk penamatan perkhidmatan. Kerana apa? Mereka akan mengakibatkan imej syarikat, pertama. Kedua, mungkin boleh melibatkan jangkitan kepada pekerja lain. Okey, macam kes Mimi. Sebenarnya kes Mimi tadi dia perlu ada apa? Dia perlu meletakkan pre-employment medical check-up. Pre-employment medical check-up dalam surat. Pasal apa? Sekiranya mereka ada, because berapa? Dalam hal-hal syarikat yang memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan pesakit. Contoh kalau kata medication yang ada melibatkan physical touch dengan pesakit. Contoh satu lagi macam fisioterapi. Mereka ni sebenarnya ataupun kedai makan, mereka sebenarnya terdedah kepada jangkitan daripada orang luar dan juga kepada orang luar. Jadi mereka ni boleh diletakkan dalam surat, bermaksud sekiranya mereka fail pre-employment medical check-up ni, mereka perlu melepaskan jawatan tanpa apa-apa pampasan. Macam apa? Kalau kita lantik pre-employment medical check-up, maksudnya kita lantik dulu. Lepas lantik, kita akan berikan dia satu surat pergi jumpa doktor untuk dibuat saringan perubatan. Dan kita pilih apa benda yang kita minta. Mungkin TB contoh, HIV, ataupun ada darah tinggi kecil mana. Kalau kita kata yang tu kita tak mahu, berarti syarikat tak perlu menamatkan perkhidmatan mereka. Mereka yang menamatkan perkhidmatan secara sukarela. Kerana apa? Kerana gagal melepasi pemeriksaan perubatan. Itu yang ketiga. Nampak? Satu, borang mohon kerja. Yang kedua, satu, borang mohon kerja, declaration. Kedua, surat lantikan. Dan yang ketiga, letakkan dalam staff handbook. Dalam staff handbook boleh diletakkan bagi syarikat-syarikat yang ada possibility pekerja menjangkitkan penyakit mereka kepada orang awam. Masukkan dalam tu mungkin setiap tahun, yearly event, mereka perlu membuat saringan perubatan. Dan sekiranya mereka gagal melepasi saringan perubatan tadi, mereka boleh ditamatkan perkhidmatan. Pasal apa? Benda ni perlu dimaklumkan kepada pekerja terlebih dahulu. Perlu dimaklumkan kepada pekerja terlebih dahulu sekiranya that is the breach of contract. Natural maksudnya. Because apa? Mereka telah melanggar syarat-syarat perkhidmatan tadi dengan ada ataupun mempunyai penyakit yang berjangkit. Itu adalah salah satu cara macam mana penamatan perkhidmatan boleh terjadi. Okey, yang ni sekarang, tiga. Satu, borang mohon kerja. Kedua, surat lantikan. Ketiga, syarat dan terma perkhidmatan. Kena firm benda ni. Pasal tu benda-benda perkara yang saya mention ni kena bertulis. Dia tak boleh cakap-cakap. Because apa? Bila dia bertulis, boleh dijadikan bukti, boleh dijadikan submission semasa dalam kita membentangkan kes apabila ada inquiry. Okay, now kita come back balik pada misconduct ataupun media. Okay, yang saya letakkan sini adalah contoh-contoh. Kalau kita nak tengok salah laku tu dalam IR kes tebal, banyak. Lebih pada 100 muka surat kes-kes yang membicarakan pekerja-pekerja yang melakukan minor misconduct ataupun major misconduct yang menyebabkan mereka boleh ditamatkan perkhidmatan. Tetapi macam saya mention tadi, apabila mahu menamatkan perkhidmatan pekerja, satu, kita mesti ada dokumen yang lengkap. Kedua, kita mesti ada charge yang tepat. Charge maksudnya pertuduhan yang tepat. Yang ketiga, pastikan pekerja tu diberikan peluang untuk membela diri. Yang ketiga. Yang keempat, syarikat adalah bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa
pekerja tu bersalah. 4 perkara jangan tinggal. Okey, 4 perkara jangan tinggal. Satu, pastikan pertuduhan tu tepat betul. Kedua, pastikan pekerja tu diberikan peluang membela diri. Ketiga, pastikan syarikat ataupun pendakwa membentangkan kes dengan betul. Keempat, pastikan perjalanan kes tu berjalan dengan betul. Okey, sini ada saya berikan contoh antara-antaranya misconduct. Satu, salah laku seperti merompak barangan ataupun wang. Ni merompak sama ada merompak secara curi ataupun merompak secara documentation. Kita tahu sekarang ni banyak perkara ataupun CBT, criminal breach of trust. Kerana dia apa? Menipu, dia silang duit ataupun dia issue cek tu tak masuk dalam akaun syarikat, masuk dalam akaun dia, banyak perkara. Ketiga, merosakkan produk dengan sengaja. Ini banyak terjadi. Merosakkan produk dia boleh buat sabotaj. Sengaja merosakkan produk ataupun terleka ataupun lalai. Sebagai satu contoh yang saya beri, ada satu syarikat ni dia buat furniture dan pekerja ni apa buat? Ada dua situasi. Satu, dia saja buang gam kayu tu untuk lekatkan kayu dengan kayu, dia saja dia buang. Satu. Yang kedua, dia tak tutup gam. Bila dia tak tutup gam, apa terjadi? Gam ni very sensitif kepada oksigen. Bila dia sensitif oksigen, bila dia terbuka lama, dia akan beku. Bayangkan gam tu bukan murah-murah menjaga. Jadi perkara-perkara ni kita perlu masukkan dalam kita punya syarat dan terma perkhidmatan untuk menjaga kepentingan syarikat ni. Walaupun tak terjadi, tapi because bila ada clause ni, kita boleh kata safe because we taken care of. 4, termasuk kecurian. Kecurian ni boleh. Selalunya kecurian ni dalam store ataupun bawa keluar. Okay? Kecurian boleh kata membawa keluar barang dengan sengaja tanpa kelulusan syarikat. Kalau kata benda tu tak pernah dibuat, tiba-tiba dibawa laptop balik. Lepas tu laptop tu hilang, dicuri. So, sepatutnya laptop ni bila nak bawa keluar dapat kelulusan. Tapi tanpa kelulusan dibawa keluar, lepas tu hilang. Okay. Dan orang kata ada kelalaian, carelessness kat situ. Ataupun kerosakan dengan sengaja untuk barang-barang dan harta syarikat. Atau sebagai contoh, katalah kedai, dia buat kedai alignment. Dia buat kedai alignment, normally lepas dia buat alignment, dia akan bawa kereta test. Lepas dia bawa kereta test, dia akan bawa spana. Pusing apa benda dah skru. Lepas tu dia tertinggal spana dalam kereta pelanggan. So bila call pelanggan kata tak ada. So yang bertanggungjawab adalah pekerja berkenaan. Benda-benda ni nampak remeh. Nampak remeh tetapi kos dia tinggi. Pasal apa? Bayangan kalau kata satu spana tu harga 100 ataupun 200 ringgit. Spana tu takkan ada 5-6 untuk dalam satu kedai. Kerana spana tu tak ada, mungkin the next punya pelanggan terpaksa tunggu. Dia kena beli spana lain pula untuk buat adjustment. Okey, kerana tu bila kita cakap benda macam ni, semua kena ada dokumen. Okey, now misconduct, atau sengaja melambatkan kerja atau menghasut. Okey, sengaja melambatkan kerja ni selalunya dia apa? Kita kalau ada union, dia panggil slow work. Slow work. Dia purposely, dia buat kerja tu lambat-lambat. Pasal tu kita kena ada KPI. Kalau contoh satu hari kena buat berapa produk, katalah kena packing 50 produk satu orang, kena buatlah. Tapi bila dia slow work, dia akan buat lambat. Patut siap pukul 3, dia siap pukul 5 baru siap. Pasal apa dia buat lambat? Purposely. Menghasut kaki lain untuk berbuat demikian. Maksudnya dia hasut orang lain pula. Okey? Dan ketiga, mengulangi perbuatan ini secara berkumpulan. Maksud diulang balik. Ini adalah antara-antaranya. Atau tidak bekerja tanpa kebenaran. Tak datang bekerja, maksud dia absent terus. Hilang. MIA. Ataupun absconded. Atau tidak hadir tanpa cuti selama lebih dari 2 hari bekerja secara berturut-turut. Ini adalah antara-antara. Banyak masa saya mention tadi banyak. Ini antara-antara kesalahan yang biasa. Okey. Lagi kecuaian lazim di tempat kerja berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab. Ini kecuaian, cuai. Macam saya mention, antara contoh because dia cuai untuk letakkan nombor rujukan yang betul dalam borang declaration custom. Apa jadi? Because kita faham, bila kita nak import barang, kita kena letak kod custom yang betul. Bila kita salah letak kod custom, apa impact dia? Impact dia akan kena cukai. Impact dia mungkin barang tu adalah barang yang tak dibenarkan import. Ataupun bila nak import barang tu, dia perlu mendapat special kelulusan daripada kementerian berkaitan. Jadi bila dia salah perkara ni, dia akan datang impact pada syarikat. Ini perlu dilihat dengan
dengan apa ni, dengan positif. Maksudnya sama ada dia purposely buat atau dia tak sengaja. Tetapi ada kes di mana perkara ni dia buat dan melibatkan kerugian sehingga ratusan ribu. Pasal apa? Bila dia salah letak kod, dia tak boleh tarik balik. Barang dah import. Bila dia import, dia kena bayar cukai yang tak sepatutnya dibayar. So kerugian kalau siapa nak bayar cukai lebih tu. That is duit. Pasal kita berniaga ni dengan duit. Kita tak berniaga kosong. 2, mendakwa penyakit. Melainkan jika penyakit itu sangat serius dan tidak. Okey, dia tipu dia sakit. Dia tipu dia sakit, dia tipu dia tak sihat. Ini maksudnya dia akan falsifying kan dia punya MC. Falsifying MC ya. Kalau kata ada pekerja yang tukar tarikh dekat surat cuti sakit, itu adalah meja. Jangan berhentikan. Show cause letter kat dia, lepas tu conductkan inquiry. Conduct inquiry straightforward benda macam ni. Conduct inquiry dan kalau kata terbukti benda tu betul-betul terjadi, kita boleh terminate dia. Because apa? Memang falsifying MC adalah major misconduct. Okey, atau menjalankan perdagangan atau perniagaan swasta oleh anda. Maksudnya dia berniaga. Berniaga sebenarnya memang kita faham. Ada yang berniaga online. Bila dia berniaga online sebagai part time, mungkin dia terbuat dalam waktu pejabat. Okay, 1. Kedua, dia menjalankan perniagaan yang berlainan dengan macam ni, contohlah. Dia jual kereta Honda. Tapi at the same time dia jual kereta lain. Sedangkan ada mengatakan polisi dia tak boleh menjual kereta lain selain pada kereta tu. Atau dia boleh jual barang competitors. Ada terjadi pekerja yang bahagian sale, dia promote barang competitors juga. Bila dia promote barang kompetitor, of course bila kompetitor tanya, pembeli tanya, mana barang yang elok? Dia kata barang kompetitor yang elok. Ini orang kata tak tepat. Sepatutnya dia tak boleh buat benda macam tu lah. Atau 2, berkongsi dengan orang atau orang lain dalam persaingan dengan syarikat. Ini selalunya apa jadi internal informer. Kalau kata di sini selalunya bila share nak naik, share nak turun, selalunya imbul kat sini lah. Atau jenis perniagaan atau perdagangan yang serupa ataupun mirip. Ini kalau kata dia saja menimbulkan persaingan kepada syarikat. Atau bersekutu dengan perniagaan atau perdagangan syarikat di mana anda bekerja. Ini antara-antaranya lah. Antara-antaranya boleh menyebabkan, especially kalau kata normally kesalahan yang ni dilakukan oleh top level lah. Kalau kata bawahan dia tak nampak jelas sangat, tak ada apa impact. Tapi kalau kata top level, contoh bahagian segi kontrak. Bila nak submit kontrak, dipecahkan rahsia berapa masuk, berapa quotation masuk, berapa harga masuk. Ini akan menyebabkan kita kehilangan kontrak sepatutnya kita dapat. Okey, lainnya lazimnya kehadiran lewat datang kerja. Tidak mengerti waktu bekerja, sudah datang lewat untuk bekerja dan berehat terlalu lama. Ini satu isu lagi. Lazim lewat datang kerja 1, balik awal, yang kedua, atau berehat terlalu lama. Orang rehat 1 jam, dia berehat 1 jam setengah. Atau dia balik awal daripada waktu biasa. Semua ni adalah misconduct. Sebab ni simple. Bila kita keluarkan offer letter, kita mention waktu bekerja pukul berapa, balik pukul berapa. Simple, straightforward. The moment dia datang lambat, dia dah breach contract. And kita bila jadi macam ni, jangan lupa show cause letter amat penting. Pasal tu saya mention tadi, kalau pergi ke IR, apa yang dia tanya, you dah show cause tak kat dia, you dah beri tak peluang dia menjawab, you dah beri tak peluang untuk dia membela diri. Kalau perkara ni tak jadi, dia akan buang kes, majikan kalah. Atau meninggalkan tempat kerja pada waktu pekerja tanpa kebenaran. Ini satu lagi kalau kata pekerja yang sering keluar waktu pejabat. Pasal apa? Dia merugikan kerugian kepada pejabat lah, kepada syarikat. Pasal apa? Sepatutnya dalam tempoh tu dia bekerja, tapi dia menghilangkan diri. Dah tak ada produktiviti lah. Dan ingat, siapa yang bekerja ni sepatutnya syarikat ada polisi. Maksudnya, siapa-siapa yang nak keluar tak boleh lebih berapa jam. Kalau keluar lebih pada 2 jam satu hari, mereka mesti ambil cuti rehat. Atau ditolak gaji. So, polisi ni kena ada. Polisi ni kena ada. Very simple lah. Sebab apa? Kalau kata ada pekerja yang buat macam ni, majikan tak pandang, tak buat apa-apa. Apa jadi pada pekerja yang betul-betul bekerja? Apa jadi pada pekerja Apa jadi pada pekerja yang betul-betul buat kerja? So, bila pekerja yang buat kerja betul, tengok pekerja ni tak diambil tindakan oleh majikan, apa jadi? Penyudah dia pun, prestasi dia akan turun.
Dan satu lagi, pekerja yang keluar waktu pejabat ni beritahu kat mereka yang pekeso tak cover. Pasal apa dia keluar atas urusan peribadi. Beritahu kat pekerja. Dan yang satu lagi selalu saya mention, buat satu buku keluar waktu pejabat atas urusan sendiri untuk rekod. Berhenti kerja sebelum masa yang sepatutnya, tamat tanpa kebenaran. Okey, ataupun dia berhenti. Okey, satu lagi dia dah kasih tender. Lepas dia tender, apa jadi? Okey, katalah dia berkatut berhenti pada 15 hari bulan. Sekarang 10 hari bulan. Dia patut berhenti 15 hari bulan. Tapi 10 hari bulan dia tak datang. Apa yang kita kena buat? Kita kena issue demand letter pada dia, minta datang kerja atau minta dibayar 5 hari yang dia tak hadir tadi. Itu kalau kata nombor 2. Tu misconduct juga walaupun dia dah berhenti. Atau lain tindakan laku liar atau tidak senonoh dengan majikan atau kalangan lain di dalam atau di luar premis syarikat. Okey, tindakan liar ataupun tidak senonoh dengan majikan. Ini selalunya apa? Subordination. Insubordination. Maksudnya ingkar perintah. Kalau kata ada kalangan pekerja yang menengking majikan, yang melawan majikan, dia dikira insubordination, ingkar perintah. So kalau perkara ni terjadi, keluarkan show cause letter. Ada juga di mana insiden-insiden di mana pekerja membawa alat-alat bahaya. Ada yang bawa screwdriver pergi ugut bos. Ada yang bawa bawa tukul, ambil tukul, letak kat muka bos. Ini adalah satu perkara-perkara yang mengugut. Bila ni timbul, dia mungkin boleh menyebabkan report polis dibuat. Kalau kata ada pekerja yang mengugut majikan, jangan takut, jangan segan, buatlah report polis untuk keselamatan diri dan juga syarikat. Pasal apa? Kita worry nanti ada sabotaj. Seperti perbuatan kedanasan, menyalahgunakan atau menyerang majikan atau kaki lain. Okey, the moment ada physical, yang itu kita worry, ada unsur-unsur kriminal, jenayah. Jadi kalau ada je fizikal bertumbuk ke, bergaduh ke, to be safe, cover syarikat. Buat report polis dulu. Okey, sengaja membuat pembangkangan atau ingkar sebagai menghina dan berlagak sombong kepada majikan. Ini antara-antaranya lah. Mengasut orang lain dan mengutuk masyarakat dan jenama. Ini secara langsung ataupun tak langsung. Tetapi macam saya mention tadi, kena ada polisi. Katalah mengasut orang lain untuk buat tak baik pada syarikat. Atau mengutuk syarikat, dihantar dekat apa? Dia punya FB. Dihantar ke FB, ambil gambar, hantar ke FB. So, media pada media sosial, apa dia punya niat dia? Apa tujuan dia letakkan perkara-perkara tersebut dekat media sosial. So, apa yang kita kena buat? Kena show cause letter kat dia. Tapi kita kena ada polisi lah perkara ni. Maksudnya jika secara langsung ataupun tidak langsung memburukkan nama syarikat ataupun memburukkan syarikat. Okey, tidak dibenarkan menjalankan urusan peribadi anda seperti guna telefon yang berlebihan untuk kegunaan peribadi. Ini antara-antara yang kita boleh letak. Maksudnya mereka kalau kata sebahagian daripada jabatan ataupun syarikat, dia dah tentu awal-awal lagi. Dia urusan penggunaan telefon yang amat minima. Memang kalau kata dulu semua orang ada telefon, ada extension. Dan ada juga yang boleh tracking, boleh tracking berapa lama dia gunakan telefon. Kalau macam guna dulu PABX lah. Macam sekarang pun gunakan kita punya dial on whatever lah. So semua tu boleh track. So kalau kata telefon panjang, ada setengah tempat dia siap program. Telefon tak boleh berterusan sampai setengah jam lebih. Bila sampai setengah jam dia potong. Dia putus automatik. Atau pada dan sentiasa membawa kawan atau membawa kawan ke premis syarikat tanpa kebenaran. Okey, ini pun satu perkara yang nampak mudah tapi memang setengah tempat tak dibenarkan. Ada setengah syarikat yang menempatkan kalau kata nak jumpa pegawai, jumpa satu level. Dia tak boleh up tu, tak boleh datang masuk office, duduk kat meja sembang-sembang tempat kerja. Tak. Dia adakan satu tempat di mana setakat tu saja public boleh masuk. So kalau public nak jumpa, jumpa di meeting room ataupun satu level di mana dipanggil tempat bertemu pelanggan. So situ je boleh pergi. Sebab apa? Dia tak hendak pertamanya bila kita kerja kita faham. Ada file-file yang rahsia. Kalau kata file quotation ataupun file-file apa je dalam pejabat, because ini bila dah termasuk pejabat kita faham. Dia akan melalui meja-meja. So bila dalam meja-meja tu mungkin ada informasi-informasi yang tak sepatutnya mereka tengok akan terdedah kepada umum.
Okey, ataupun cuba melakukan penipuan kepada syarikat seperti menyalahgunakan jam masa. Okey, satu lagi jangan tak tahu. Ada juga kes di mana pekerja purposely rosakkan punch clock. Purposely rosakkan punch clock pasal apa? Dia datang lambat. Atau apa? Pasal apa? Dia selalu datang lambat, dia rosakkan punch clock. Ada juga lagi pelik lagi, punch clock hilang. Punch clock yang kita punch card tu hilang. Purposely dihilangkan. Okey, satu lagi pemalsuan rekod kehadiran. Pemalsuan rekod kehadiran ni very straightforward lah. Nah, ini pun misconduct juga kalau kata purposely double punch. Okey, kita ada punch card kan? Okey, punch sekali lagi, lepas tu punch sekali lagi. Oh, saya terlupa nak punch. Dia punch tu bagaimana kita nak buktikan kenapa rekod tadi rosak. Habislah. Purposely. So that's why setengah syarikat yang ada kemampuan sikit dia pasang CCTV dekat punch clock untuk tengok siapa yang punchkan kad dia. Siapa yang punchkan. Walaupun orang tu ada di situ, tapi sebenarnya punch clock tu orang lain tak boleh punchkan. Orang yang tuan punya punch card tu aja yang boleh punchkan. Dan penipuan, okay, nombor 3 lagi tu lah. Penipuan mana-mana rekod syarikat. Dia tak boleh. Whatever kalau ada falsifying atau pemalsukan rekod-rekod syarikat, dia consider major misconduct. Kenapa? Okay, satu lagi saya nak share kat sini. Bila kita buat kerja, elakkan guna blanco. Blanco ke dia? Kita blanco tu. Jangan gunakan. Kita potong, sign, kita tulis yang betul. Because apa? Kalau dalam account tak dibenarkan, dalam HR pun tak dibenarkan. Blanco tu tak boleh. Pasal apa? Kita tak tahu apa cerita dia. Sebab tu dia potong, sign, baru kita letak yang baru. Kalau tidak, kita boleh dikira memalsukan rekod syarikat. Pasal apa? Satu figure mungkin akan libatkan million. Satu figure mungkin akan melibatkan salah wording kita letak kat situ. Okay? So jangan make sure. That's why kalau file HR tu PNC. Kita tak boleh simply dia reveal buat dia. Okey, ataupun terbukti salah lapor. Ini kalau kata macam account, salah lapor duit, kurang lapor duit, ataupun dapat duit tak diberikan banding jualan sebenar. Ini banyak berlaku. Tetapi ataupun stok, ataupun macam kata kurangan penerimaan wang tunai. Dia terima berapa, dia masukkan dalam bank berapa. Pasal itulah setiap penjualan mesti ada resit. That's why setengah syarikat ataupun kedai-kedai, kata contoh sebagai kedai repair kereta, dia tak dibenarkan bayar dekat di lapangan tempat repair, dia kena bayar kat kaunter. Ataupun stok, stok lagi lah senang. Orang apa? Ubah, masuk stok, barang masuk 10, tapi masuk dalam kad 9, satu lagi hilang. Tapi masuk kad 10 juga, hilang barang. So macam mana nak check? Kita that's why kena ada timbulnya stock take. So every 6 months buat stock take. So siapa yang involved, dia akan yang bertanggungjawab. Okay. Urusan perniagaan, misconduct. Urusan perniagaan dan rekod syarikat yang merangkumi rekod perniagaan, teknikal, kewangan, undang-undang ni masuk. Whatever. Tapi kita kena explain. Kita kena beritahu perkara ni. Contoh rekod syarikat yang merangkumi rekod perniagaan, teknikal, keuangan, rekod kewangan ke, undang-undang, kaki tangan dan kontrak dan dokumen yang terdiri pada surat, email, fax, peta, laporan, lukisan, pengiraan, spesifikasi, formula, borang, lesen, perjanjian atau dokumen lain atau perisian komputer atau fail dalam apa jua sifat adalah bentuk formula, proses dan kaedah muatan, semuanya merupakan maklumat sulit milik syarikat. Ini kami letak normally dalam offer letter. Sebab tu saya mention tadi, benda-benda ni memang kita tak jangka. Tapi bila benda perkara ni terjadi, kita ada maklumat ataupun kita ada facts yang perkara ni dah dituliskan dalam surat. Ini dia kata safety clause kita. Okey, atau melakukan gangguan seksual. Kita dah go detail. Dalam akta kerja, sekiranya berlaku, majikan kena siasat sebaik yang boleh. Kenapa? Kalau gagal siasat kerana melakukan gangguan seksual, syarikat boleh didenda sehingga RM10,000. Ini kena ingat masa dalam kita belajar akta kerja tadi. Okey. Okey, ataupun tidur semasa bekerja. Ini kata bezakan tidur kerani dengan pengawal keselamatan. Okey. Ini antara sebab-sebab yang mengapa sebab-sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja. Okey, satu, major misconduct atau dua, minor misconduct. Ketiga yang saya mention tadi pasal apa? Kerana prestasi.
prestasi maksudnya dia gagal melaksanakan tugas-tugas yang patut diberikan pada dia. So ada 3 yang saya share selain daripada apa? Yang normal. Normal ni pemberhentian biasa ataupun kerana apa? Pekerja tu berhenti. Okey. Itu antara ni yang saya cover. Sebab-sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja bawah major misconduct ataupun minor misconduct. Because apa? Yang ni kerana kesalahan pekerja dan dibuktikan oleh syarikat. Kalau pekerja tu tidak hadir bertugas, jangan berhentikan dia. Kalau pekerja tak hadir hari pertama, kita cari dia. Hari kedua cari dia, hari ketiga tak ada, show cause letter dia. Kita jangan sekali-kali terminate dia. Bila dia tak hadir, dia yang menamatkan perkhidmatan secara sukarela. Bukan kita terminate. Bila kita terminate dia, bahaya. Kita yang kena membayar ganti notis penamatan perkhidmatan. Yang lain kita kena bayar juga. Kalau lebih daripada setahun, kena bayar notis kena bayar pampasan bayaran pampasan perkhidmatan, penamatan perkhidmatan, faedah bayaran faedah penamatan perkhidmatan. Kita yang kena bayar pada dia. Okey? Okey, ada apa-apa soalan tak mengenai sebab-sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja? Satu lagi, kalau kata pekerja gagal, misconduct juga, pekerja tak menggunakan PPE yang betul. Okey? PPE yang betul, kita boleh tamat. Tapi semua tu perlukan pembuktian yang pekerja tu gagal ikut peraturan syarikat. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Saya dah cover dah sebab-sebab membolehkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja. Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan sebelum saya ke yang seterusnya? Ada apa soalan tak? Tuan Haji, yang pasal misconduct ni, Ya. dia dikira minor ataupun major macam yang Tuan Haji kata masukkan dalam polisi tu maksudnya masuk dalam staff handbook ke? Ya, Maksudnya masuk satu, tadi saya mention ada 3 tuan. Satu, masa borang mohon jawatan. Dalam borang jawatan dia ada declaration mengatakan semua data yang diberikan adalah benar. Contoh data tu kalau kata qualification dia, lesen dia ataupun status kesihatan dia, ataupun penglibatan dalam jenayah. Tu ada 3 tu, kita letakkan satu dalam declaration masa mohon kerja. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh letakkan sebahagian lagi dalam surat appointment letter. Macam ni kami letak dalam appointment letter antara kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan pekerja ditamatkan perkhidmatan. Dan yang ketiga, letak dalam staff handbook bahagian disciplinary. Tetapi walaupun benda ni terjadi tuan, bila kita nak tamatkan, kita kena juga ikut proses domestic inquiry ataupun show cause letter. Kenapa? Whatever pun kita nak buang, JTK ataupun IR akan tanya. Adakah anda memberi show cause letter? Adakah anda memberi peluang pekerja membela diri? Ataupun adakah anda memberi peluang pekerja untuk memperbaiki diri? Kalau tak ada, mungkin kita dibuang kes. Pasal tu, pergi IR, saya mention tadi, dia akan highlightkan natural justice. Dia tak kira berapa berat pun kes kita. Dia masih lagi kira natural justice. Pasal apa? Normally, saya nak share. Normally, bila kita pergi pada IR, yang menjawab kes bagi pihak pekerja tadi apa? MTUC tuan. Malaysia Trade Union Congress. Yang duduk situ lawyer. Yang menjawab tu lawyer. Dia akan pakai fakta je. Dia kata contohnya, pekerja tak diberikan staff handbook. Kita kena buktikan semua pekerja ada staff handbook. Kedua, pekerja tak diberikan kesempatan untuk membela diri. Ada tak kita beri peluang? Kalau tak ada, that is one of the sebab kenapa kita punya kes ditolak. Maksud bila ditolak, pekerja menang lah. Okey? Tuan, macam mana nak measure apa tu sengaja membuat pembangkangan tu? Dia adalah secara umum sahaja masuk dalam appointment letter ataupun dalam staff handbook, ataupun dia ada measure ataupun grade yang kita boleh katakan dia membantu pesaing dalam apa tu like ke comment or share dalam media sosial. Dia ada benda yang kita kena ukur ke? Sebab kadang-kadang pekerja tak nak share dia punya media sosial dengan company kan. So Okay. Bila macam tu tak, pertama sekali kita kena macam kita mention tadi dalam kes domestic inquiry. Pertama kita kena sahkan betul tak ada kesalahan. Maksud kita ada cukup bukti tak?
Pasal tu dalam kita nak proses nak tuduh siapa-siapa, kita adakan perbincangan dulu. Lepas perbincangan, kalau kita tak dapat, kita keluarkan show cause letter. Kalau dengan show cause letter pun tak mengaku, kita tak ada bukti, kita tak boleh ambil tindakan. Kita pasal tu saya mention, kalau kita nak berhentikan pekerja tu, kita mesti ada bukti-bukti yang kukuh lah. Kalau CP-CP dia tak main. Kalau CP-CP dia tak main. So maksudnya kalau kata dia dekat social media, kita kena ambil dia punya snapshot kat social media tu, kita kena tunjukkan yang dia buat. Tapi dia masalah juga pasal apa? Handphone saya ni selalu anak saya pakai, siapa pakai dia mungkin dia tertekan. Tapi kalau kita tengok like tu terlalu banyak, pakai satu contoh kan, mungkin boleh sabit kesalahan yang abnormal lah. Contoh dia abnormal kan, dia mungkin boleh disabitkan. Tapi masalah dia yang timbul apabila kita nak buang pekerja ni, kita kena berikan dia peluang untuk membela diri dan kita dapat membuktikan yang betul-betul dia tu bersalah berdasarkan dokumen, berdasarkan saksi. Atau dia mengaku salah sendiri. Itulah tiga tadi. Yang ni cuba kita letakkan sebagai guidance. Maksudnya safety clause kita, sekiranya perkara ni berlaku, kita boleh ambil tindakan. Okey? Kalau kata nak ada checklist, itu bergantung kepada syarikat normally. Because kita tak ada nak dapat detail lah. Because ada juga syarikat yang mana pekerja jual barang A, tetapi barang A itu merupakan saingan kepada barang dia sendiri. Dan bila dilakukan siasatan, pekerja tu mengaku salah. Dia orang straightforward. Tapi kalau dia tak mengaku salah, kita pada syarikat lah kena membuktikan. Membuktikan yang pekerja tu telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan polisi. Pasal tu polisi ni penting dalam syarikat. Harap menjawab